Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada malam ni kita menyambung bacaan kitab hadis syarah bagi Bulughul Maram, kitab Tawdihul Ahkam min Bulughul Maram. Kita masih lagi dalam kitabus salah, bab sifatis salah, bab tentang sifat salat ya. Hadis nombor 236. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Hadis riwayat Muslim. Ini maknanya ketika doa kita baca ketika yang tidak lah panjang kan. Jadi kalau tak sempat kot, kalau makmum Rabbana walakal hamdu sujud tak sempat dah kan, takat kita sempat lah kita baca. Tapi kalau makmum baca panjang ni kan tak banyak mana pun. Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Tuhan kami, segala puji bagi Engkau lah. Okay? Dia kata di sini, pujian mil'as samawat, sepenuh segala langit, wa mil'al ardi, dan sepenuh bumi, wa mil'a ma syi'ta, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki daripada sesuatu selepas itu. Al-thana'i, Engkau yang berhak, mustahaq ya, alhamdu wassana, yang layak dipuji lah. Al-thana'i ulangan pujian. Al-thana'u sebenarnya pujian yang berulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal majdi maksudnya dia panggil ghayatul syaraf. Maksudnya nihayah ataupun maknanya setinggi-tinggi keagungan, kemuliaan lah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahaqqu ma qala al-'abdu, perkara yang paling berhak, paling utama untuk diucapkan oleh seseorang hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami adalah hamba bagimu. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat menegah, yang dapat melarang, lima ataita, bagi apa yang Engkau berikan, wala mu'tiya, dan tidak ada yang dapat memberikan, lima mana'ta, bagi apa yang Engkau halang, apa yang Engkau tegah, wala yanfa'u, dan tidak dapat memberi manfaat, oleh zal jaddi, oleh yang memiliki kemuliaan, minka, daripada Engkau, al jaddu, oleh segala kemuliaan. Maknanya dia kata di sini, la yanfa'u zal jaddi minkal jadd, wa huwa al ghina, iaitu kekayaan. La yanfa'u zal ghina indaka ghinahu, tidak memberi manfaat oleh hamba yang kaya dengan kekayaan dia di sisi Engkau, kerana kekayaan dia Engkau yang bagi. Dia tidak manfaat kekayaan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Begitu juga tidak memberi manfaat oleh orang-orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh dengan ijtihadnya. Yang hanya memberi manfaat kepadanya adalah rahmatmu. Itu maksud dia. Ya. Jadi hadis riwayat Muslim. Ini kita boleh baca lah, kalau kita rajin hafal, kita hafal lah. Kalau tidak, kita baca Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamd. Kan? Boleh kita bacalah. Jadi maknanya pengajaran daripada hadis ini, disyariatkan zikir inilah, zikir ini ketika i'tidal. Maknanya selepas kita bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, ni kita baca inilah. Ya. Jadi kalau yang kita sini yang perlunya kita baca Rabbana walakal hamd. Tapi kalau kita tambah lagi afdal lah, lagi sampai habis lagi afdal, dan dia dimasyru'kan, disyariatkan untuk imam dan juga untuk makmum. Untuk orang yang solat sendirian pun macam tu juga,
Dan solat fardu pun macam tu, solat sunat pun macam tu, boleh baca. Ya. Jadi ketika ni kalau pada ikut Syekh ni sahibul kitab ni, maknanya bagi dia sami Allahu liman hamidah, makmum baca, imam baca, makmum kata rabbana lakal hamd. Tapi kalau kita tengok dalam kitab sifat solat Nabi SAW oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dia sami Allahu liman hamidah tu untuk imam dan makmum. Hujah dia apa dia? Hujah dia kerana Nabi SAW tidak menafikan sami Allahu liman hamidah itu untuk makmum. Ya, sebab Nabi kita idza qala, apabila imam kata sami Allahu liman hamidah, hendaklah kamu berkata rabbana walakal hamd. Jadi hadis itu tidak menafikan perkataan tasmi' bagi makmum. Itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala lah. Jadi kita ada pilihan lah, sama ada makmum nak baca sami Allahu liman hamidah macam imam baca, ataupun dia nak baca rabbana walakal hamdu sahaja, kan, kerana imam dah baca sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau makmum nak baca sami Allahu liman hamidah, tak ada larangan, sebab tidak ada hadis yang melarang. Hadis itu menyebut tentang tentang imam yang membaca, tetapi dia tidak menafikannya bagi makmum. Cuma Syekh sahibul kitab ni maknanya dia mengatakan makmum, imam baca tasmi', makmum baca rabbana walakal hamd. Baik, begitu juga imam pun baca rabbana lakal hamd jugalah. Nah, rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd boleh. Rabbana lakal hamdu, rabbana walakal hamdu boleh. Ya kan? Boleh. Sambung boleh lagi. Sebagaimana dalam hadis ni, alhamdu maknanya mil as-samawat. Mil as-samawat, kita ingat makna dia sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki selepas itu. Langit, bumi, dan apa yang engkau kehendaki selepas itu. Al-thana'i wal majdi, nak tambah lagi lah. Tapi maknanya kita boleh baca alasan kalau imam dah sujud, kita sujudlah bersama dengan imam. Baik. Jadi huraian bagi terjemahan yang kita baca tadi, Rabbana lakal hamdu, maksudnya disebut dalam kitab syarah Muhadzab, Rabbana ata'na wa hamidna, hai Tuhan kami taat dan kami memuji. Falakal hamdu, bagi engkau segala pujian. Yang ini telah sabit dengan hadis-hadis yang sahih daripada riwayat yang banyak lah. Rabbana walakal hamdu dengan waw boleh, Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu boleh. Kemudian tentang mil'as samawati wal ard, itu maknanya dimaksudkan dengan demikian itu adalah ta'zim qadariha, maksud pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala tadi. Adapun ta'zim, pengagungan bagi Allah dengan lafaz pujian tadi. Dan banyaknya bilangan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ketika di subuh, di pagi hari kita berzikir dengan 3 kali itu kan, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, kan. Nabi ajar isteri dia radhiyallahu anha baca sebenarnya Ummu Habibah ataupun Safiyah antara Ummu Habibah atau Safiyah, saya dah confuse. Jadi Nabi ajarkan dia baca ni ketika Nabi SAW balik rumah, dia tak habis lagi, dia masih lagi duduk di tikar solat dia, kan. Maka Nabi kata, aku baca ni, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian baginya, adada khalqihi, sebilangan makhluknya, ya, adada khalqihi wa ridha nafsihi, dan keridaan dirinya, wa zinata arsyih, dan setimbang arasnya. Macam mana timbang arash Allah Ta'ala, makhluk terbesar. Arash Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar. Jadi setimbang tasbih dan pujian itu setimbang arashnya, ya, zinata arsyih, wa midada, dan maknanya sebilangan kalimah-kalimah Allah yang tak terhitung banyaknya. Tak terhitung kalimah Allah Ta'ala, tak terhitung banyaknya, ya. Jadi itu pujian dan penyucian terhadap Allah Azza wa Jal. Baik. Jadi itu tentang mil'us samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki daripada sesuatu selepas itu, yakni mimma la na'lamuhu min malakutikal wasi', daripada apa yang kami tak ketahui daripada kerajaan engkau ya Allah yang maha luas.
Kan? Allah Ta'ala ni maha agung ciptaan dia. Kalau orang belajar, dia baca, kita baca tentang kita galaksi yang ada di alam maya ni kan. Yang kita tahu galaksi berapa ya? Bima Sakti ni ada banyak lagi galaksi. Berjuta-juta. Kan? Segala bintang-bintang yang tak terhitung banyak di langit. Yang dia dah mati lama dah, cahaya baru sampai kat kita. Macam mana Allah Ta'ala cipta tadi kan? Itu sebab tu kalau orang yang belajar ilmu tu panggil ilmu fizik, ilmu apa? Yang cerita pasal atas angkasa ni, ilmu apa? Kan, tak kisahlah ilmu apa jadi maknanya dia pun boleh jadi kuat lagi iman dia lah dengan tu kan. Tengok keagungan, kebesaran Allah Ta'ala. Ni kita tengok yang kita nampak dengan mata kita kan. Bintang yang kita nampak tu pun kita tak tahu dia punya fizikal lah macam mana pun. Kan? Tak tahu, mungkin dah berjuta tahun dah dia mati. Cahaya tu baru sampai kat kita. Dah tak berfungsi lah. Tapi maknanya dah nak sampai ke kita tu ambil masa berjuta-juta tahun. Subhanallahil azim. Ya. Jadi kalau kita tengok makhluk Tuhan ni, kita tak nak fikir macam mana. Sebab tu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh murid dia Al-Muzani, dia kata khatara fi qalbi syai'un tata'allaqu bi dhatillah. Aku satu hari terlintaslah hatiku terfikir, mari duk kacau dalam benak aku tentang zat Allah Ta'ala macam mana kan. Dia kata tidak dapat menghilangkan apa yang ada dalam hatiku ni melainkan Syafi'i. Dia bicara Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i kata kat dia mudah lah. Dia kata kam najman fis sama'i, berapa bintang di langit. Kan, kamu tahu tak berapa bintang yang ada di langit, kamu tahu tak? Dan bentuk fizikal bintang tu kamu tahu tak besar mana, apa semua rupa dan macam mana? Tak tahu, dia kata. Sesuatu yang kamu tak tahu tentang makhluk Allah yang kamu boleh tengok dengan mata kamu. Kita nampak cahaya kuning kan malam kan? Ada tak malam ni kalau cerah boleh tengok bintang-bintang. Tambah kita duduk di laut pula kan, lagi nampak. Sesuatu yang kita nampak dengan mata kita, kita tak tahu fizikal dia macam mana. Kita nak fikir tentang Tuhan, tentang Allah Ta'ala. Dia kata tafakkar fi khalqillah, berfikirlah tentang makhluk Allah, jangan terfikir pasal Allah. Ya, ada dia kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak boleh dijangkau oleh akal fikiran kita. Sebab tu bila Allah cerita tentang zat dia, cerita tentang diri dia, cerita tentang sifat dia kan, dengan sesuatu perkataan ayat yang kita boleh faham kan, sami'na wa ata'na wa amanna, kami dengar, kami taat, kami beriman, tanpa kita nak takwil kata kan. Allah sebut Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tu fikir apa kan? Allah kata hatu yalah, terus ada fikir lebih lah. Jadi tak boleh kata, mana boleh kata macam ni, mana boleh kata Allah di atas aras. Dia mari dalam kepala otak dia ni kan, dia nak bayang juga Tuhan di atas macam mana kan. Oh, di atas jadi macam bertempat, kita pun bertempat. Jadi apa beza kita dengan Tuhan? Dia fikir tu, padahal memang bezalah kita dengan Tuhan kita. Allah dah kata laisa kamitslihi syai'. Dia fikir kepala-kepala. Kan Nabi kata bal yadahu bal kilta yadayhi yaminun wa kilta yadayhi yaminun, kedua-dua tangan Allah itu kanan. Dia fikir Tuhan. Oh, jadi depa ni sembah. Dia lukiskan gambar kartun, lepas tu dia buat tangan sebelah kanan tu, dua-dua tangan ni Tuhan depa ni. Orang yang cakap ni dia dah rosak akidah dia. Tapi kalau dia jahil tak tahulah, tu dia dengan Tuhan lah. Ya, kita disuruh jangan fikir, hanya beriman. Allah sebut hanya Allah yang mengetahui kaifiat zat dia macam mana. Bila dia beritahu kat kita dengan ayat yang kita faham sudah cukup, full stop situ. Tuan-tuan faham lebih, faham sudah, jangan faham lebih. Jadi orang hak pening kepala serabut macam ni, geng sidang kelam ni mana kan, geng ni puak serabut kepala kan. Depa ni faham lebih, kita kena faham sudah lah. Faham lebih, bila faham lebih dia jadi bingung lah, cakap pun tak ketahuan lah. Tu dia jadi puak ni bukan sidang kelam dan kelam. Ni otak buh kepala, lutut buh di kepala, biar dia tak letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini baik. Kemudian di sini penjelasan dia kan,
Ahlus Sana'i wal Majd, yakni anta ahlus sana, engkaulah ahli yang patut, yang layak, yang berhak dipuji dan diulang-ulang pujian terhadap engkau, okay? Oleh sekalian makhluk engkau. Itu as-sana. Wal majd dia panggil ghayatu syaraf wa kathratihi, maksudnya keagungan, kemuliaan yang banyak, yang tak terhitung, kemuliaan yang tak terhitung, yang tak terbayangkan oleh hamba. Al-majd, ini dia kata alladhi tusni 'alayka jami'ul makhluqati wal majd huwa ghayatu syaraf wa kathratihi. Kemudian ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak, ini anta ahaqqu bima qala lakal 'abdu, engkaulah yang paling berhak dengan apa yang dikatakan kepada engkau oleh hamba-Mu, oleh segala hamba-Mu, minal mad'i, daripada segala pujian, wassana'i, dan ulangan pujian. Itu. Kemudian wa kulluna laka 'abdun, ini yang diajar oleh Nabi SAW, lafaz Nabi SAW. Ya. Ini lafaz apa yang lebih sempurna daripada lafaz Nabi SAW daripada kalangan hamba-hamba Allah? Dan lafaz Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah kata wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, Nabi tak bercakap ikut hawa nafsu. Jadi makna wa kulluna laka 'abdun, dan semua kami ini adalah bagi engkau, adalah hamba bagi engkau. Makna dia dalam ayat dalam Al-Quran, Allah sebut surah Maryam ayat 93, ya, sebagai mana ini sebagai tafsiran bagi ayat 93 dalam surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani 'abda. In kullu, sesungguhnya, tidak ada, kan, setiap man fis samawat, tiada segala yang ada di langit, tiada yang ada di segala langit dan bumi, tak ada yang ada di langit sana daripada para malaikat dan juga di bumi, illa, kecuali atiyar rahmani 'abda, dia akan mendatangi Allah Ta'ala yang Maha Pemurah sebagai hamba. Semua akan datang kepada Tuhan sebagai hamba. Ini yakni dia kata apa? Yakni iaitu tafsiran dia, anna kullal makhluqat, bahawa segala makhluk fis samawat, yakni yang para malaikat lah di segala langit, wal ardi, dan di segala bumi, muqirratun bil ubudiyah lillahi ta'ala, semuanya mengakui perhambaan bagi Allah Ta'ala. Atiyatun ilaihi, semua akan datang kepadanya, khadi'atun, kan, dalam keadaan mereka itu tunduk, manqadatun, yang taat patuh, yaumal qiyamah, siapa pun tak boleh nak melambatkan diri, kan. Wa nufikha fis suri fa idahum, macam mana Allah kata dalam Quran tu, yakhrujuna minal ajdathi sira'an, mereka keluar daripada kubur dalam keadaan bersegera. Tadi manusia ni bila ditiup sangkakala, yang kedua yakhrujuna minal ajdas, keluar daripada kubur dalam keadaan semua, tak ada siapa pun ketinggalan, sampai orang kafir terkejut-kejut, sampai dia berkata qalu man ba'athana min marqadina, siapa, dia berkata siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita, siapa ni? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah para rasul. Tak boleh lah, kena bangkit juga. Masa tu orang kafir ni pekat barangan jadi tanah, mati habis. Ya laitani kuntu turaba, minta jadi tanah. Itu dia. Kemudian la mani'a lima a'taita, yakni la mani'a lima aradta i'ta'ahu, tak ada siapa yang dapat menegah bagi orang yang Allah Ta'ala nak bagi kat dia, siapa pun tak boleh tahan. Kalau Allah kata nak bagi kat dia, Allah bagi, siapa pun tak boleh larang. Memang Tuhan bagi kat dia, ya. Jadi dengan apa? Dengan hikmah, kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi kalau Allah Ta'ala menegah dengan kebijaksanaan, hikmah dia dan juga keadilan dia. Baik, wala yanfa'u dzal jaddi minka, jadi kita ada cerita tadi berkenaan tu, yakni la yanfa'u dzal ghina indaka ghinahu wa haddahu, maksudnya orang kaya
dia tak dapat memberi manfaat di sisi Allah Ta'ala dan kekayaannya kalau Allah tak izinkan. Ya? Jadi tak boleh menyelamatkan dia dengan kekayaan daripada azab dia. Ya? Yu'ta yaumal qiyamah, dibawa datang pada hari kiamat dengan orang yang paling senang, paling kaya atas muka bumi. Bawa dah, dicelup dalam neraka sekali celup. Maka kata Allah Ta'ala dah, hang pernah dah rasa nikmat sebelum ni? Dia kata, la ba'd. Kan? Tak pernah rasa. Orang paling kaya atas muka bumi sebenarnya Qarun lah, paling kaya. Ada lagi orang paling kaya daripada Qarun. Kan? Dibawa dia, dicelup dalam neraka, kena celup maka diangkat dia. Dia kata, kena celupan neraka sekali ya. Lupa segala nikmat. Ni. Ya? Jadi orang kaya macam mana pun dia nak tebus tebus diri dia daripada siksaan Tuhan dengan kekayaan dia. Tak ada. Ya? Kemudian yang memberi manfaatnya hanyalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah berkehendak itu dia akan memberi manfaat kepada dia tadi. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang tafsiran ni, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dia kata fihi kamalut tafwid ila Allah taala, itu menunjukkan tentang kesempurnaan penyerahan. At-tafwid ni penyerahan kepada Allah Taala bulat-bulat. Ya, dan mengaku dengan kesempurnaan kekuasaan Allah dan keagungannya, keperkasaannya dan kerajaannya. Dan Allah Ta'ala sahaja dia bersendirian dengan wahdaniyah dia, pengesaan dia. Dia sahaja yang mentadbir makhluknya. Waktu tafsiran bagi la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Jadi kalau kita baca ni, kita boleh cepat mari tafsiran tu kepala kita, baru dia mari ruh dia. Kekuatan tadi kan. Kekuatan tadi bila kita baca, kita faham dan kita menghayati. Sebab tu bila ada penghayatan, dia marilah iman. Kan? Iman dia datang selepas penghayatan. Itu. Ya. Sebab tu Al-Quran ni maknanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka akan usaha dulu untuk datangkan iman, lepas tu menghayati Quran. Sebab bila dah ada iman, dia menghayati Al-Quran, maka bertambahlah keimanan. Kalau baca Quran tanpa penghayatan tu tak ada lah keimanan. Jadi cari iman dulu. Ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Quran. Para sahabat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kami belajar iman, kemudian kami belajar Al-Quran. Fazdadna imanan, maka bertambahlah kepada kami oleh keimanan. Bila ada iman, dia baca Quran, dia menghayati Quran, iman bertambah lagi. Itu berbeza dengan belajar Quran dulu, lepas tu baru nak mari iman, lambatlah sikit. Cuba belajar Quran, menghayati. Bila dah ada iman, baca Quran, menghayati Quran, akan bertambah keimanan. Kemudian hadis yang seterusnya, jadi hadis cerita tentang zikir i'tidal dalam solat. Kalau kita boleh baca kan, nak hafal pelan-pelan lah. Kalau dah hafal, okey lah. Jadi maknanya kita buat sedikit anjakan. Ada kata apa? Anjakan paradigma. Buat sedikit anjakan daripada kita hafal sikit Rabbana walakal hamd, tambah sikit mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahla ats-tsana'i wal majdi, kan, kullu lana lakal 'abdu, kan, ahaqqu ma qala bihi ma qala laka bil 'abdu, dan seterusnya lah. Okey. Sebab kita praktik ni maknanya banyak kali. Yes. Dalam solat kita kata dah maghrib, kita kata 3 kali lah kita praktik kan. 3 kali rukuk, 3 kali i'tidal. Isya 4 kali. Ya, esok pula hari-hari kita praktik pula ni. Insya-Allah kalau kita hafal, tak lupa. Kita hafal, kita tak lupa sebab kita dah amal hari-hari. Sehari 5 waktu sembahyang tu fardu. Tak masuk sunat lagi kalau nak sembahyang kan. Banyak kali kita baca. Kita hafal sekali, insya-Allah kita praktik banyak kali. Lupa nak baca rakaat ni, sekali lepas sembahyang tengok balik. Kita baca pada sembahyang seterusnya. Lama-lama dia lekat lah insya-Allah. Begitu. Baik, ada yang seterusnya 237. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 a'zum. A'zum ni asal makna tulang, anggota lah, kan? Tulang, nanti tekan tulang pun. Tulang kan. Anggota 7, anggota sujud atas 7 anggota kita. Okay? Setengah orang sujud atas 8. Kan dia buh siku sekali 8. Kan? Ni macam mana kita nak tegur lah. Kalau dia main mengaji yang kita boleh tegur. Kan? Jadi ada kesilapan-kesilapan yang ialah akhtaul musalli misalnya kan. Contoh kadang-kadang kita tengok sahabat-sahabat kita solat, ada kesalahan juga. Kita pakai serban, je Ustaz pakai kan? Serban tak sini. Jadi dengan dilepaskan macam memanjang macam tu, dia panggil as-sadlu fi salah, nak dilarang. Dilarang as-sadal. As-sadal ni maksud dia kita melepaskan, contohnya kita pakai serban. Macam Pak Arab pakai lah, Syekh Arab pakai kan. Bila solat dilepaskan begitu serban dia. Itu ditegah. Nak buat macam mana? Sama ada kita baling ke belakang, yang ujung serban tu Ustaz kan? Masa solat lah. Tak solat lah apa? Masa tak solat, cerita macam ikat rambut lah. Kawan kita rambut panjang, dia ikat rambut, tak ada masalah apa ikat lah. Tapi masa sembahyang dia rungkaikan ikatan rambut tadi. Okay? Jadi mana dia sembahyang, dia sama dia dibuat macam ni, kan? Dibuat macam ni, ataupun dia baling ke belakang. Itu kalau tidak dia jadi asadlu fi salah. Itu dilarang, ditegah kan. Macam abang tak macam tu kan. Dalam solat tak boleh macam tu. Solat sama ada abang pusing di tengkok di depan belakang, ataupun mana balut di kepala ataupun tak di bawah. Kan? Dalam solat. Itu dia panggil asadlu. Kadang-kadang yalah, benda ni kecil kan, lepas pandang begitu tak ada masalah apa. Jadi bila kita belajar tak apa. Macam sujud kan. Tiba sujud. Memang syok sujud macam tu. Seronok kan. Relax kan. Tangan sekali, siku sekali kan. Atas lantai dengan tangan. Tapi itu ditegah kan. Yang diperintahkan dia angkat siku jauh daripada lantai dan jauh daripada lambung kan. Gitu. Jadi 7 anggota ni. Kita kira, Nabi beritahu, Nabi kira dah. Nabi kata alal jabhah. Ya, maksud dia aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota di atas dahi. Wa asyara bi yadihi ila anfi. Nabi sebut dengan lisan dia dahi, tapi Nabi tunjuk ke hidung. Nabi kata dahi. Maknanya sekali lah, hidung dan dahi mesti kena tempat sujud. Wal yadaini, dan 2 tangan. Ini 2 tangan ni, al-kaf. Wa rukbataini, dan 2 lutut. 2 lutut. Wa atraful qadamain, dan ujung jari kaki ni. Kaki kita kan, ujung tu. Maknanya kita tekan bagi bengkok galam saja supaya apa? Supaya ujung jari tadi kena dia maknanya kena di lantai lah. Kena di lantai tempat kita solat. Hadis muttafaqun alaih. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kita tengok apa yang dapat diambil daripada hadis ni, pengajaran dia. Yang ni perkataan umirtu, aku diperintahkan. Dalam satu riwayat, umirna, kami diperintahkan. Kata Nabi SAW. Dan satu riwayat, amaran Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan. Wassalathu riwayat kulluha lil Bukhari. Semua riwayat itu dalam Sahih Al-Bukhari. Dan kaedah syar'iyah, kaedah syariat ini menyatakan bahawa apa-apa yang dia perintahkan kepada Nabi SAW, maka ia merupakan perintah yang umum kepadanya dan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah untuk kamu semua dalam diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik. Dalam surah At-Talaq ayat 1 Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ini perintah kepada Nabi tapi umum kepada umatnya. Wahai Nabi,
apabila kamu semua mentalakkan isteri-isteri, ya kan? Maksudnya tum tu, wahai Nabi, apabila kamu semua, tapi Allah kata kepada Nabi, idza talaqtum, apabila kamu semua mentalakkan isteri-isteri, yakni wanita-wanita, fatalliqu, ani fi'il amar untuk semua, maka hendaklah kamu semua mentalak mereka li'iddatihinna, untuk ataupun kerana iddah mereka, ya. Mana iddah talak tadi kan, nak talak yang kedua tunggu habis iddah yang pertama dulu, 3 bulan ataupun 3 kali haid, ya. Maksudnya baru talak yang kedua. Kalau nak talak pula, kalau nak ambil rujuk lah, kalau nak cerai lah. Tapi maksudnya kalau dia nak tinggal, ya, kalau dia rujuk dalam iddah itu, maka dia boleh talak pula. Tapi kalau habis iddah rujuk tak, ya, dia kena menikah balik pula lah. Awal balik kan, pakai kain samping balik baju Melayu tengkolok lain lah, kan. Tumbang lembu pula lah. Mana tahu kan. Kalau tu dah habis iddah, dia rasa nak balik. Nak balik tak boleh dah, nak rujuk lah. Kalau sebelum habis iddah ni boleh je. Kata jom kita balik lah. Jom mai lah balik. Jom lah rujuk lah. Mudah sebenarnya tak bersyarat kepada ada wali saksi pun. Cumanya kalau pejabat mahkamah ni dia nak lah tahu benda tu kan. Takut dia nak tengok tak tahu ada berkaitan dengan banyak benda lah. Tapi hakikatnya asalnya macam tu je lah. Kalau suami ni rujuk, isteri dah rujuk macam tu, kira rujuk lah. Sebab tu isteri bila talak yang pertama tak boleh lari keluar dari rumah. Dia masih orang rumah tu lagi. Kan, dia ceraikan oleh suami dia, lagi tak habis iddah, dia tak nak apa-apa. Dia boleh tidur dengan lelaki dia pula, boleh bersolat dengan lelaki dia, kan, boleh pakai lawa-lawa lelaki dia. Sebab dia bukan masih lagi orang kata apa, dalam tempoh bertenang macam tu lah kan. Bila habis iddah tak habis lah, kena pakai tudung balik, kan. Tapi kalau selama dalam iddah, dia tak boleh lari tinggal rumah dia, tak boleh. Dia kena duduk di situ, kena taat suami dia, kena masak, kena makan, kena minum, tidur sekali, ya. Gitu dia. Islam dia ajar macam tu. Tapi orang kita dia tak faham. Bila cerai ni kan, angkut beg terus, kan, balik rumah pak dia. Pasal apa balik? Pasal dah kena cerai. Tak lagi, masih ada lagi 3 bulan. Duduklah 3 bulan sini makan. Dia wajib bagi suami dia bagi nafkah pada dia dalam masa 3 bulan tu. Macam biasa. Sampai habis iddah tadi. Masa tu dia nak rujuk lah. Tidur sekali, kan? Kira maknanya kan dia bersama kau tu kira rujuk lah. Walaupun dia tak sebut dengan lisan dia. Baik, ini cerita dia lah tentang ayat tu kan. Jadi ayat ni tak keluar daripada keumuman lah, melainkan ada nas, ada dalil yang mengkhususkannya, yang dikhususkan oleh Nabi SAW, seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Ayat ini khusus bagi Nabi. Allah kata wa imra'atan mu'minatan, dan wanita mukminah yang beriman, in wahabat nafsaha lin nabi, sekiranya dia serahkan dirinya untuk Nabi, dia serahkan diri dia untuk Nabi, dikahwini oleh Nabi. In arada an-nabiyyu ay yastankihaha, kalau Nabi SAW nak kahwin dengan dia, kan, khalisatan laka, maksudnya min dunil mu'minin, itu hanya untuk kau, tidak untuk orang-orang beriman yang lain. Nabi SAW tak apa, mana-mana wanita mai, dia kata Rasulullah ambillah saya sebagai isteri. Rasulullah nak, Rasulullah ambil. Rasulullah tak mau, Rasulullah. Tapi macam ada satu peristiwa sahabat tu kan, bila Rasul perempuan mari dia nak bagi diri dekat Nabi SAW, Nabi diam ya, tak jawab apa. Dia bila Rasulullah, sahabat kata Rasulullah kahwinkan saya dengan dia. Nabi kata kamu ada apa? Ada apa nak kahwin dengan dia? Kan? Dia pun balik, tak ada apa, dia balik cari apa, tengok tak ada apa pun tak ada. Nabi kata pergi cari walau cincin besi, walau khataman min hadid, cincin besi pun tak ada. Kan? Lepas tu kalau nak bagi hak dia duk pakai ni, bagi tak ada apa nak pakai. Pakai kain, pakai kan, kain ni izar ni. Kalau dia bagi kain ada pakai sebagai mas kahwin, nak pakai apa dia? Takkan nak pakai pelepah kurma.
Jadi Nabi kata, apa yang ada pada engkau daripada Al-Quran kan? Nabi kita ada surah sekian-sekian, maka dia ajarkan Quran tadi kepada kawan tu, itulah dia maknanya mas kahwin dia. Ajar Quran, apa yang ada pada dia daripada Al-Quran. Dia ajarkan untuk Al-Quran, sebab dia ada ilmu Quran, dia ajar Quran dengan apa semua tadi, kawan tu sampai boleh baca, faham, itulah dia mas kahwin dia. Okey. Ini bukan cerita kita bernikah ni, kita bersalah. Tapi pasal ayat tu kita konar sikit lah. Baik. Itu khusus kan, cerita pasal khusus bagi Nabi SAW. Okey, dalam hadis ni juga padanya nak cerita tentang kewajipan sujud lah dalam solat. Mana sujud ni rukun solat. Dan maknanya wajib kita sujud di atas 7 anggota tadi lah. Hidung sekali dengan dahi kan. Kira 1, 2 tapak tangan, 3 dah. Kan? 2 lutut, 2 kan, kita panggil lutut kita dah 5 dah. 2 kaki kita ujung tu kan dah 7. Baik. Ini penjelasan terapalah ni mudah ya. Okey, di sini dia kata walau sajada ala hailin, kalau seorang itu sujud di atas sesuatu yang menghalang dia dengan tempat sujud dia, muttasil bihi, yang mana benda tu daripada pakaian dia, min ghairi a'dha'i sujudihi, bukan daripada anggota sujud dia, ajza'a, sah solat dia. Contoh kan, abang ada serban tu kan, abang sujud, abang tarik serban tu tak kan, tempat sujud sah. Dia kata kalau dia sujud di atas sesuatu yang menghalang tempat sujud dia tu, daripada sesuatu yang berhubung dengan badan dia, serban dia, lengan baju dia agak besar kan, lengan besar tu mana tahu sujud kan. Okey, bukan anggota sujud dia, bukan dia sujud atas tangan tu ni anggota sujud kan, dia letak dahi atas tangan ni, tu tak boleh. Okey. Dia letak apa nama, kalau dia buat macam tu kan, dia tahu dia sujud atas tangan dia. Tu tak boleh lah. Tapi kalau daripada macam serban dia apa kan, jatuh tadi dia sujud kena atas serban dia tu, dia kata ajza'a, boleh. Dan disebut dalam kitab syarah Iqna', dia kata la yajibu 'ala sajid mubasharatan musalli bi syai' min a'dha'i sujud hatta al-jabhah fal sajada 'ala muttasilin bihi ghaira a'dha'i sujud ka kawri amamatihi, macam orang pakai serban. Orang pakai serban besar tu kan, serban dia sujud atas serban ni, serban dia balut tu kan, serban dia tutup dahi dia kan, dia sujud, dia kata ka kawri imamatihi wa kummihi, ataupun lengan baju dia, wa dhailihi wa nahwihi, kan, sahhat salatuhu, sah solat dia. Macam kita yang rambut panjang sujud kan, rambut tutup dahi, sah, sama jugalah, bukan rambut dia bukan anggota sujud dia, tapi berhubung dengan badan dia. Rambut dia panjang sujud kan, jadi maknanya rambut dia tutup dahi. Tapi orang kita dia nak sembahyang dia buat betul, sujud. Kita takut dia kata satu urat tutup ni habislah batal solat aku. Yang dia solat nak buat punggung, dia tak heran pakai baju t-shirt, dia rukuk sujud. Tu dia tak heran pula. Allahu Akbar, pakai baju t-shirt, pakai seluar jin ketat tu kan, tak kira lah seluar jin ke kan, seluar manusia ke kan, dia sujud nampak punggung, tak sah solat kan. Ramai, tak kata tak ramai, tapi biasanya adalah orang muda ni kan, dia rajin solat tapi penat lah. Kita kesian tu, tak tegur tu, kesian tu. Kalau kita buat serban macam abang, kita panggil mai ambil serban aku buat kain samping, lagi lepas mayang pergi balik pasal apa bang, pasal hang sembahyang nampak punggung tu. Yang ketara masa sujud lah, masa duduk antara dua sujud. Kesian dia apa. Sembahyang tu pakai lah, rajin lah sembahyang tu, okey, subuh lah tu. Subuh. Ini bagus ya. Tapi silap tu lah. Kalau boleh kita tegur lah.
Tapi nak tegur tu pula lah. Macam baru ni sembahyang Jumaat sebelah saya, satu orang dia ada janggut lah. Kita kau ni bagus lah, orang macam bagus lah orang agama, tapi pakai tali benang apa, tiwalah azimat ni. Macam mana kita boleh tahu benang tu nampak sama seperti benang orang Bangla duk pakai tu, tapi orang Melayu tak tahu kot dia ada adik Bangla kan. Tengah sembahyang Jumaat kan, buat macam mana orang tegur, benar ni benar akidah kan, tiwalah syirkun, pakai tangkal azimat ni syirik, ada janggut kan, sembahyang siap duduk soft kedua lagi. Kita main lewat tengok saya duduk, dia dulu pada kita mari, tak tahu mungkin dia main sebelum azan pun ataupun sebelum kan waktu Jumaat, tak tahu, tapi pakai tu. Ibnu Mas'ud kalau dia tengok tu dia gunting. Dia kata kalau dia kata ni apa ni? Orang tu kata wahan. Kan? Dia kata ni tidak menambahkan kepada engkau melainkan wahan. Wahan ni apa dia? Lemah. Ini ubat untuk lemah-lemah badan. Sengai-sengai badan. Ikat tali ni. Kata Ibnu Mas'ud, dia tidak menambahkan padamu melainkan lemah. Kalau engkau mati dan dia ada padamu, engkau tidak akan berjaya selamanya. Musyrik. Ada. Baik, ni orang kita ini ikhtiar dia. Ini ikhtiar dia, kita ni usaha. Dia jawab kau tu kan, dia semua akan jawab kau tu. Ini ikhtiar dan usaha. Yalah, kita kata usaha makan Benadol, tu baru usaha. Ni benang tak tahu lama kan, sampai berkulat dah benang tu. Sampai benang tu jadi keras lah. Saya ada lembut, benang jadi keras. Ni lama sangat. Baik. Dia kata falau sajada, okey, dia kata sini lakin yukrah tarkul mubasyarah kan bil yadain wal jabhah. Maksudnya dimakruhkanlah, dimakruhkan. Maksudnya kita biar tangan kita ni terus kena tempat kita solat, dan dahi kita jangan ada lapik apa-apa kan. Kalau ada, maksudnya makruh lah, tanpa keuzuran daripada panas ataupun sejuk. Kalau ada keuzuran itu dibenarkan. Contohnya musim panas, ke tempat kita tak apalah musim panas, orang sembahyang di luar, contohnya di dalam perjalanan, di padang pasir apa kan, ataupun di tepi pantai, panas, tak sujud tak pasir ni kan. Contohnya kita pergi berkelah apa ke, solat kat pantai kan, jadi sejadah pun tak bawa, apa tak bawa, kita solat macam tu. Jadi kita nak sujud, bawah tu panas, kita adalah daun keladi apa tak kisahlah, ataupun sorban kita tadi kan, baju kita panjang besar sikit ke kan, kita tarik ke apa, sujud atas dia ke, maknanya itu tidak dimakruhkan lah. Kenapa? Kerana keuzuran. Dia kata lam yukrah li'uzrin. Dia kata falau sajada ala muttasilin bihi ka kauri imamatihi, seperti serban dia tadi, balutan serban dia, dia sujud atas balutan serban dia tadi, di kepala dia dalam keadaan panas ke, ada batu pasir ke kan, sakit dahi ni, luka dahi dia, tak apa. Dia kata itu kerana keuzuran itu dibenarkan. Kalau tanpa keuzuran dia kata dimakruhkan. Baik. Ya? Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah kan, dia kata al-farqu min al-furuq as-sahihah, perbezaan yang benar, dia kata al-farqu bainal ha'il fi sujud, perbezaan di antara yang menghalang kita dalam sujud. Dia kata yang pertama, in kana min adha'is sujud fala yujzi, kalau kita sujud di atas anggota sujud maka tak sah. Apa dia anggota sujud? Atas tangan kita lah, kita sujud tak tangan macam tu, kita tak bagi dahi kita kena pasir ke apa ke kan? Mungkin kapek ni ada banyak pasir, sujud atas kapek ni jadi macam pedih, jadi kita pun buat tangan macam tu, itu tak boleh, tak sah, sebab kita guna anggota sujud untuk sujud atas dia. Yang pertama. Dia kata yang kedua, in kana ha'ilan munfasilan fala ba'sa bihi, ya, kalau ada sesuatu yang menghalang kita yang bukan daripada kita, itu tak apalah, sejadah ke, sorban ke kan, kita dah buat sorban, tak sorban kita tu kain kan, boleh, tak ada masalah, boleh tak.
Okey, dia kata yang ketiga, in kana ala ha'ilin mimma yattasil bil musalli. Kalau sesuatu yang berhubung dengan badan kita, macam ekor sorban. Kita pakai sorban ada ekor dia kan. Kita pun sujud ekor sorban kita tempat sujud tadi. Dia kata fayukrahu, maka dimakruhkan illa li'uzrin, melainkan kerana keuzuran daripada kepanasan ataupun duri ataupun batu tajam. Kan ada kaca kau, kita sedang sujud atas kaca. Pedih ah. Kan? Jadi kita nak mengelaknya maknanya nak lari tak boleh, semua ada orang kiri kanan. Depan ada orang tu imam, tak gitu imam tengok-tengok sebelah pedih ai. Kan? Ini lawan tu okey. Jadi maknanya kita pun sujud ikut sorban kita ada kan. Tarik sujud tak ikut sorban tadi. Kalau tak ada ikut sorban, mana kita buka sorban tu, tak tu sujud je lah. Kan? Itu dia. Ataupun supaya saya kata. Kemudian cara tata cara sujud lah di sini Syekh dia tata cara sujud ni khilaf di antara ulama. Ada ulama kata turun lutut dulu, ada ulama kata turun tangan dulu. Khilaf yang mu'tabar insya-Allah. Ya masing-masing lah ijtihad lah. Ya kan? Nabi kata fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan kamu turun macam mana unta turun. Jadi kalau unta, kita faham unta turun tangan dulu, kita turun kaki dulu. Kalau kita faham kata unta turun kaki dulu, kita turun tangan dulu. Kita unta, betul tak nak tengok? Kalau belah unta boleh kita tengok lah. Kan? Ha? Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata, maknanya, wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, letakkan dua tangannya sebelum lututnya. Kerana orang Arab dia kata apa? Kan? Tangan unta di belakang. Kan? Kaki dia di depan. Maknanya tangan dia di depan macam mana? Yalah, dia duduk dengan unta duduk dengan lutut dulu. Okay. Dia tidak duduk dengan tangan dulu. Setengah orang kata pula tak, dia duduk dengan tangan dia dulu. Kan? Tidak lutut. Jadi benar kita nak tahu tentang mana tangan mana lutut ni. Ataupun kita kata unta mana ada tangan, dia lutut semua. Kan? Jadi bila kita kata unta tak ada tangan, kita turun dengan tangan. Dia pak-pak tu kaki kan. Nabi kata mana fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Jangan turun macam mana unta turun. Jadi Nabi kata, itulah sebab dia wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Letak tangan dulu sebelum lutut. Okay? Kerana unta dia turun dengan lutut dulu. Tak kira lah depan ke belakang ke. Depan dia lutut, kat belakang dia lutut. Wallahu ta'ala a'lam. Khilaf. Kalau orang turun tangan dulu, dia kata, kita turun lutut dulu, kita berasa hati. Tentu esok kita rasa hati lain pula. Kuat lah. Okay. Gitu. Orang tu bagi penjelasan lebih sikit. Oh, itu ya, aku boleh terima penjelasan ni, kita pun ubah pula. Kerana dia bagi penjelasan yang kita ni mengalahkan penjelasan yang ada pada kita. Ikut dia. Masing-masing dengan dalil dia. Yang tak ada dalil yang masalah kan. Gitu. Bila kita belajar, kita tahulah ada dalil dia. Syekh ni sini, tuannya kitab ni dia berpandangan turun lutut dulu sebelum tangan dulu. Baik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata adalah Nabi SAW sujud di atas dahinya dan hidungnya, kan, tidak di atas serbannya. Serban ni maksudnya kan, serban ni bukan sujud atas serban lah, mana serban ni lagu tu lah, sujud sini ya. Dan tidak sabit daripada Nabi SAW bahawa baginda sujud di atas lilitan serbannya, sama adalah hadis sahih ataupun hadis hasan, tak ada dia kata. Kemudian disebut dalam beberapa riwayat bahawa Nabi SAW bersabda, ma min abdin sajada lillahi sajdatan, tidak ada seorang hamba pun yang sujud kepada Allah Ta'ala dengan sekali sujud, illa kataballahu lahu biha hasanah, melainkan Allah akan tulis untuknya satu kebaikan, wa hutta anhu biha khati'ah,
dan dengan sujud itu dipadamkan daripadanya satu dosa. Okey. Hadis yang seterusnya 238, wa an ibni Buhainah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Kan? Dia kata bahawa Nabi SAW apabila Nabi solat, Nabi sujud, Nabi dan Nabi renggangkan di antara dua tangannya sehingga nampak jelas putihnya dua ketiak Nabi SAW. Hadis muttafaqun alaih. Dan Nabi SAW baju tak ada baju kan? Pakaian tak cukup, pakai sujud nampak ketiak. Sahabat kata hatta sehingga zahir putihnya dua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Okay, Nabi solat, Nabi letak kain atas tu kan, belakang dia ke, ya. Atau baju dia yang tak ada jahit di sini ke, wallahu alam. Tapi yang jelasnya hadis ni beritahu ketiak dia nampak. Kalau kita pakai baju t-shirt tak nampak ketiak kan? Mungkin t-shirt, bila kita t-shirt lengan besar, mungkin nampak kot ketiak. Tu pun kalau orang tengok macam tu. Kan? Takkan orang nak tengok macam tu pun. Ini dia. Hadis muttafaqun alaih. Jadi nak cerita apa? Nabi SAW bila sujud, Nabi tidak rapatkan tangannya, sikunya ke lambungnya. Bahkan Nabi jarakkan, renggangkan. Kalau kita solat berjemaah, maknanya kita agak-agak lebih kurang je lah. Jangan kita berkasar, bertegas macam tu. Sebab kawan kita nak sujud pun jadi sebuah dengan, kan? Tikus tersepit celah almari. Janganlah. Jadi kita lembutkan supaya kawan kita pun boleh sujud sama kan. Melainkan tepi kita tak nak siapa, kita buatlah seleluasnya kan. Gitu. Baik. Inilah hadis dia. Ada soalan apa tak? Tangan ketika sujud dirapatkan. Ketika sujud kita merapatkan jari jemari kita lah. Ya, merapatkan. Jadi kalau saya duduk antara sujud tak apalah. Dia letakkan tangan kita di atas lutut kita dalam keadaan dibuka macam tu kan. Ataupun ketika rukuk kita mencengkam kepala lutut. Rukuk. Bukan rukuk pegang betih. Tangan panjang benda tu, tangan lebih kan. Jadi nak pegang atas lutut nampak rasa macam dia pun pegang ibu jari kaki sujud. Ini menyalahi sunnah. Sunnahnya genggam kepala, cengkam kepala lutut. Itu dia. Baik, hadis juga menjelaskan bahawa ketiak ni bukan aurat lah dalam solat. Dan nampaknya ketiak dalam solat ini tidak menyalahi adab. Kan? Bukan kita kata adab yang buruk lah. Apa sembahyang nampak ketiak. Maka ini bukan menyalahi adab lah. Ya? Itu. Baiklah, insyaAllah sampai sini kita. Ada soalan apa? Ada soalan? Ya bang. Unta. Oh dah tengok je noh. Dah tengok unta duduk macam mana? Dilipat depan tu kan. Saya pernah naik unta tapi terlupa cara dia macam dia duduk tu. Kita rasa masa dia duduk tu kita tunduk ke depan kan. Siapa pernah naik unta? Ya benar? Tak ingat lama je noh. Ada rakam kot, video rakam tu tak ada. Tu boleh tengok balik. Duduk bukan bangun, duduk. Fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Dalam hadis tu sebut duduk. Faham? Fala yabruku akan kama yabrukul ba'ir. Baraka, makna baraka ni duduk. Yabruku fi'il mudhari'. Unta
Unta bangun dia angkat punggung dulu Okey. Dan an-nuhud min as-sujud, dia maksud dia apa nama hadis Abu Dawud tu yang sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tamid, kan? Ya'tamid ni dia apa tongkat dengan tangan dia. Hadis al-ajin, hadis uli. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam ni, menggenggam ketika Nabi nak bangun daripada sujud. Dia iktimad di atas dua tangan dia, di atas ni. Ada pun hadis yang kata pasal unta ni bang, hadis duduk. Nabi kata, fala yabruku, janganlah dia duduk. Perkataan yabruku tu, barakah tu mana duduk. Kama yabrukul ba'ir, sebagaimana duduknya unta. Jadi unta duduk ni, saya rasa tak tahu, saya ingat kita rasa macam dulu kan. Saya ingat kena check balik lah, tengok video boleh. Unta duduk, tulis tu rupa unta duduk kan. Ketika dia berdiri nak duduk. Maksudnya dilarang kita buat macam tu ketika kita nak sujud. Tapi khilaf lah antara ulama. Sebab nak pastikan, ada yang kata duduk unta maknanya adalah lututnya dulu, ada yang kata tangannya dulu. Ijtihad masing-masing lah. Tapi yang penting kita tak marah kau tu. Weh, betul pun orang sembahyang macam ni. Makruh hang tahu ke? Hang pun makruh juga hang buat macam tu. Dia kata hang aku lah. Bila nak selesai? Kan? Yang penting kita belajar. Okey, tahu dalil? Insya-Allah. Tak ada masalah. Kan? Al-amru fihi wus'ah. Dia ada keluasan lah insya-Allah. Ya. Letak siku dulu. Cara je itu tomoy boleh lah. Sujud letak siku dulu. Tak pernah orang buat. Ada juga orang buat. Dia turun siku dulu. Oh, ini mungkin dia praktik tomoy kot. Turun tangan. Turun terus macam mana? Rapat tak turun tangan je. Tangan ni tak ada kaitan dengan lantai lah. Siku ni tak ada kaitan dengan lantai ketika sujud lah. Maksud salah tu cara tu. Turun tangan. Maksud dia siku ni daripada awal tak kena lantai lah, daripada awal. Kan? Itu dia cerita dia. Itu yang kita faham daripada hadis lah. Habis insya-Allah kita sampai sini lah. Wallah. Ya Haji. Kita tak boleh nak tegur. Jadi kita banyak andaian lah, takut dia bagi sebiji kat kita ke ataupun dua biji, risau. Tapi betul. Kan betul. Maknanya kan kadang-kadang kalau boleh lah, Cikgu Lam boleh. Kita lambat sikit lah. Kan? Jadi maknanya kalau kita boleh, Assalamualaikum. Tapi kadang-kadang rasa nak tegur juga sebab jumpa 2-3 kali kan. Tegur juga lah, Assalamualaikum. Tanya lu apa bang, duduk mana? Sembang sikit boleh. Nak tanya apa nama, nak beritahu lah. Solat, masa solat rambut tak boleh ikat. Sekarang boleh dah ikat, lagi nak solat lagi buka. Oh ya kak? Okey. Mana ibu terima setengah tu? Dia tak terima. Okay. Tak boleh lah, tak ikat, tak boleh lah saya kata telinga lah apalah kan. Dia kata telinga taruh rambut panjang-panjang. Jadi maknanya kembali kepada kita lah Haji. Fattaqullaha mastata'tum. Maksudnya kita kena tegur, tapi insya-Allah maknanya kita tegur mungkin tidak depan-depan orang ke. Kan? Kita cubalah cari. Berapa sekarang ni dia di peringkat negara, mufti keluarkan fatwa. Kan? Ada orang tak terima kita cakap itu. Tadi pada apa ni dalam jabatan tadi pada ulama. Mufti nak keluarkan ni agak-agak lah. Macam mana? Jadi macam tu. Ada cakap sebab tu bangsa asing tak hormat kita. Siapa nak masuk duduk dengan kita punya kawasan memang sebab kan kita punya lemah
lemah kita punya agama kita lemah. Apa tu? Dia macam ni lah Haji. Macam kita kata teguran ni setiap level ada ahli dia lah. Kita macam mufti dah bagi teguran tapi tak diikuti oleh siapa-siapa pun. Benda ni dah lepas dah. Teguran ni kita dah lepas dah. Kita pun tak ada apa dah kan. Jadi maknanya kita contohnya kita dengan kawan-kawan kita dan kita boleh tegur ni, kita tegur lah. Tak boleh tegur, macam cara lah kita boleh buat untuk menegur tadi. Kalau kita ikhlas insya-Allah kita boleh tegur lah, tapi dengan cara yang terbaik lah. Kan? Dengan orang Kristian pun Allah Ta'ala kata wajadilhum dengan ahli kitab. Allah kata wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang terbaik lah, jidal dengan mereka tadi kan. Tapi dengan orang Islam macam kita ni maknanya kena cari lah, kena cari cara lah. Kadang-kadang orang tu ternampak dia memang tak boleh kena tegur straight kan. Dia okey lah insyaAllah. Wallahu ta'ala alam je. Jadi semoga Allah bagi pada kita kekuatan lah untuk tegur, menegur. Din nasihat, agama itu nasihat lah. Jadi insyaAllah ada cara dan kaifiat dia lah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab lah. Jadi seperti sini insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.